Video ini cikgu akan terangkan contoh-contoh soalan pengiraan yang berkaitan dengan 7.1 teori kuantum cahaya. Okay, so dalam video sebelum ini memang sudah dipelajari lah objektif 7.1 ini. Cuma dalam video itu tidak diterangkan contoh-contoh yang melibatkan soalan pengiraan dalam objektif 7.1 ini. Okay, jadi seperti biasalah. Sebelum kita pergi kepada contoh-contoh soalan pengiraan, yang pertama sekali kalau dalam fizik kamu mesti tahu formula. Okey, jadi setakat ini ada lebih kurang 5 formula yang sudah kamu belajar dalam objektif 7.1 ini. Okey, jadi disebabkan ini adalah bab baru, jadi cikgu tidak dapat pastikanlah sama ada formula ini diberi dalam senarai formula atau tidak semasa peperiksaan. Jadi buat masa ini kamu hafal sajalah formula-formula yang ada. Okey, so kita pergi kepada formula yang pertama, iaitu formula tenaga foton. Okey, tenaga foton simbol E, energi lah. Tenaga foton sama dengan HF. Okey, apa itu H? H itu adalah pemalar Planck. Pemalar Planck, ada yang sebut Planck, ada yang sebut Planck, kemana-mana sajalah. Okey, nilai dia adalah tetap sebab pemalar. Jadi ini cikgu rasa dalam exam memang diberi lah. Biasanya nilai-nilai pemalar ni akan diberi 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okey, itu pemalar Planck. H nilai dia tetap. F itu adalah frekuensi lah. Okey, frekuensi gelombang cahaya. Okey, jadi ini formula yang pertama. Okey, E equal to HF. Okey, kita tengok formula yang kedua. Formula yang kedua boleh diterbitkan daripada formula ini juga, iaitu dengan cara sekiranya kita tahu formula hal laju, formula hubungan antara hal laju, panjang gelombang dan frekuensi. So V equal to lambda F. Okey, so daripada formula ini V itu adalah hal laju gelombang. Jadi di sini gelombang yang kita bincangkan ini adalah gelombang cahaya. Jadi kita boleh ganti dia dengan hal laju gelombang cahaya, C. Okey, jadi C sama dengan lambda F. Jadi kalau kita jadikan F sebagai perkara rumus, dia akan jadi C per lambda. Okey, jadi kalau kita gantikan ini dalam sini, dia akan jadi E sama dengan HC per lambda. Okey, jadi ini formula yang kedua. Okey. Okey, sekarang kita tengok formula yang ketiga. Okey, dua formula ni kamu boleh dapat di muka surat 229 dalam buku teks lah. Okey, formula seterusnya ada di muka surat 230, iaitu formula untuk momentum zarah. Okey, formula untuk momentum zarah. Okey, lambda sama dengan H per momentum. Okey, P ini adalah momentum. Okey, jadi ini formula dia. H itu seperti biasalah tadi, pemalar Planck. Okey, cuma ini sekiranya kita tahu formula momentum, P sama dengan mv kan. So kita boleh ganti dalam sini H per mv. Okey, so inilah formula seterusnya. Okey, tadi 2, 3, 4 lah. Okey, formula yang kelima, yang terakhir. Okey, formula yang kelima adalah formula kuasa. Okey, kuasa, power. Power simbolnya P lah. Power. Okey, dia punya formula NHF. Okey, H dan F itu semua tahu. H itu adalah pemalar Planck, F itu adalah frekuensi. N ini di sini adalah foton dipancarkan dalam masa 1 saat. Okey, maksudnya foton yang dipancarkan dalam masa 1 saat. Itu adalah N. Di sini daripada formula kita boleh terbitkan satu lagi formula ini, daripada F sama dengan F sama dengan C per lambda tadi. Jadi kita boleh ganti NHC per lambda.
Okay, so ini formula yang ke-5, 6. Okay, jadi ada 6 lah. Ada 6 formula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, buat masa ini kamu kena hafal lah formula ni. Okay, jadi sekarang kita tengok contoh-contoh soalan. Okay, ada dalam buku teks. Cikgu terangkan lah satu persatu. Yang pertama di muka surat 229. Okay, contoh 1, cikgu rasa memang kamu boleh faham juga ni kalau cikgu tidak terangkan pun. Okay, bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dengan foton cahaya 750 nanometer. Okay, ini maksudnya panjang gelombang lah. This is lambda, panjang gelombang. Okay, sekarang dia mau kamu bandingkan tenaga ini dengan ini. Mana lebih tinggi? Jadi kita kena tunjuk pengiraan lah. So, formula yang kita kena guna adalah formula tenaga lah. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, terus tengok sini, kita boleh guna formula E sama dengan HF. Okay, tapi kita tiada F. So, kita kena guna formula HC per lambda because we have lambda. So, kita ganti sajalah. H memang nilai dia tetap. C pun nilai dia tetap. So, lambda saja kita ganti di sini. So, lambda untuk I1, okey, dapatlah ini. So, bandinglah. Ini lebih tinggi daripada ini. Jadi, perbandingan dia. Semakin pendek panjang gelombang cahaya, semakin tinggi tenaga foton. Okey, jadi beginilah. Panjang cahaya tinggi, tenaga foton rendah. Berkadar songsang lah maksudnya. Sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang lambda 7.0 darab 10 kosan negatif 7 meter. Berapakah bilangan foton? Okey, dia suruh cari bilangan foton yang dipancarkan per saat. So, maksudnya dia suruh cari nilai N. Jadi, kita kena guna formula yang ada N. Dan di sini dia ada bagi power. So, mesti guna formula yang ada P. Okey. So, di sini dia terus pilih formula yang nombor 5 tadi. Okey, formula yang cikgu terangkan tadi yang nombor 5. Okey, sekarang kita mau cari N daripada formula ini. Tukar N supaya N jadi perkara rumus. Gantilah. Ganti saja nilai. Yang lain ni semua sudah ada nilai. Power ada. Panjang gelombang pun ada. Pemalar Planck, laju cahaya memang ada. Terus dapat jawapan. Dan unit dia adalah per saat. S negatif 1. Okey, contoh 2. Sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 670 nanometer. Jika bilangan foton yang terpancar adalah 3.37 darab 10 kuasa 18 sesaat. Okey, berapakah kuasa output? So, disuruh cari power sekarang. Maklumat yang ada diberi panjang gelombang. Okey, ini adalah panjang gelombang. Okey, ini panjang gelombang. Ini apa? Ini adalah N. Okey, bilangan foton yang terpancar dalam sesaat. Jadi, kita ada dua benda sekarang. Kita kena cari kuasa. Okey, jadi kita guna formula kuasa lah. Okey, sini dia guna formula kuasa P. Okey, N ada diberi tadi. H pemalar Planck memang ada. C, okey, laju cahaya memang ada. Dan lambda ada diberi dalam soalan. Okey, inilah. Kenapa ini 670 nanometer jadi 6.7 darab 10 kuasa negatif 7. So, kamu kena ingat imbuhan. Rujuk balik bab 1 tingkatan 4. Okey. So, dapatlah jawapan. Okey, contoh yang terakhir, contoh 3. Andaikan 10% daripada kuasa output mentol 10 watt digunakan untuk memancarkan 292 darab 10 kuasa 19 foton per saat. So, this is N. Okey, power dah diberi atau tidak? Okey, power ada diberi 100 watt dan hanya 10% saja diguna. So, kena kira lah berapa 10% itu. 10% daripada 100 watt, 10 watt.
Okay, so power is 10 watt and diberi di sini. Okay, then soalannya berapakah panjang gelombang? Cari lambda. Okay, purata cahaya tersebut dalam nanometer. So kena mahir unit. Okay, jadi guna formula power juga, cuma power tadi NHC per lambda kan. So sekarang kita mau cari lambda, ini pergi atas, power ni pergi bawah. So jadilah seperti ini. Okay, so ganti nilai saja. N ada, H ada, C ada, power pun ada. So dapatlah jawapan. Ini tukar pergi unit nanometer.